Terima kasih kepada Tok Speaker dan terima kasih kerana beri laluan ucapan belanjawan 2010. Dan saya mulai dengan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mula dengan saya tertarik dengan ucapan Menteri Keuangan bermula dengan surah Al-Zukhruf. Cuma yang apabila saya melihat dan meneliti ayat yang dibaca itu agak tidak bersesuaian ataupun kurang menepati kehendak belanjawan, kerana ia merupakan ayat yang diturun untuk menegur kaum musyrikin apabila mana kaum musyrikin lebih melihat kepada kenapa tidak diturunkan kepada dua tokoh di Mekah dan di Taif. Di Mekahnya Walid Mughirah, Taifnya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Lalu mereka mempertikai kenapa diturunkan Muhammad yang miskin, yang tidak punya harta dan sebagainya. Dengan izin yang betul saya membaca firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatain 'azim. Yang bermaksud berkata mereka, kenapa kalau Al-Quran itu menjadi bukti kenabian seseorang, patutkah Al-Quran itu diturun kepada seseorang yang tidak dari kalangan orang besar Taif dan Mekah? Maka jawapan itu, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat liyattakhidha ba'dahum ba'da sukhriya wa rahmatu rabbik khairum mimma yajma'un. Ayat ini, Tuan Speaker, dia merupakan jawapan daripada Allah ke apakah mereka mengingkari kerasulan rahmat yang Allah beri kepada mereka, sedangkan Tuhan kata kamilah yang memberi kepada mereka kehidupan di dunia dan kamilah memberi darjat kedudukan mereka di dunia, supaya dengan darjat itu manusia boleh hidup. Ada di mereka yang susah, yang kaya raya dan sebagainya, namun rahmat Tuhan engkau lebih baik daripada harta benda yang kami kurniakan kepada engkau. Jadi ayat yang dibaca oleh Menteri Keuangan ini bagi saya, setelah merujuk tafsir-tafsir lainnya, dilihat sebagai tidak menepati, dan bahkan banyaklah tafsir Al-Quran Karim yang Allah telah menyatakan dalamnya. Terdapat surah An-Nisa contohnya, ayat berkaitan dengan ekonomi, ayat 5 dan ayat 29, ya Allah menegaskan yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana kalakum rahimah. Banyak ayat-ayat berkaitan dengan ekonomi yang sepatutnya digunakan pakai untuk merangsang kita semua supaya lebih berhati-hati, bercermat, tidak menzalimi dan tidak mengguna duit negara sesuka hati sehingga berlakunya rasuah dan ketirisan dan sebagainya. Ini pandangan saya, Tuan Speaker, berkaitan dengan mukaddimah yang dibaca pada tempoh hari. Namun dari masa ke semasa kita akan percaya dengan ada Menteri Agama yang baru ini akan memberi dorongan lebih baik, insya-Allah. Sedangkan sekarang saya bermula dalam bajet belanjawan yang diberi, yang dibaca, yang bentang kepada kita sekalian. Kalau Rata Panjang menyebut tidak mesra wanita, saya menyebut tidak mesra remaja atau pemuda. Bahkan hanya dua perkataan saya terdapat dalam muka surat 17 dan 28. Kalimah remaja itu pun institut belia negara, tak difokus kepada pembangunan belia yang menjadi rata-ratanya belia adalah merupakan aset bagi negara kita. Maka sebab itu saya yakin, saya percaya sebab itu beliau menyokong Pakatan Rakyat, kerana dalam belanjawan ini tak disebut langsung berkaitan pembangunan dan sebagainya. Namun saya yakin percaya beliau merupakan agenda yang paling penting dalam negara kita. Suka saya menyentuh dari sudut kementerian belia dan sukan. Secara umumnya kita melihat dari sudutnya, apabila timbalan menteri beria-ia untuk diadakan F1, satu Malaysia, satu tim Malaysia, satu tim Malaysia F1, saya melihat walaupun ditajak oleh NASA ataupun syarikat besar, NASA Motor, ASEAN dan sebagainya, tapi lebih baiklah syarikat-syarikat besar ini menyumbang pembangunan bola sepak negara. Kerana Tuan Speaker, seperti kita sedia maklum, pembangunan bola sepak dalam negara kita agak merudum. Jika kita nak bandingkan dengan liga-liga negara jiran yang terlalu hebat dan mereka dapat
menyatukan rakyat mereka, remaja mereka dengan bola sepak dalam negara mereka. Yang mana kita dapati dalam kejohanan bola sepak tempatan, terutama di bawah Persatuan Bola Sepak Malaysia, kita melihat dari sudut geram per kapita, setiap negeri ataupun setiap pasukan kelab sudah berlaku perbezaan. Negeri saya difangat 300,000 setahun, adapun kelab mewakili kelab hanya 160,000 setahun. Sedangkan kos pengangkutannya, kos ulang aliknya, stadiumnya sebagainya adalah hampir sama dengan kelab ataupun negeri, pasukan-pasukan negeri yang terlibat. Jadi saya mewakili pihak ini untuk merayu kepada kementerian supaya mengkaji semula, memberi hak kepada untuk mewarnai dunia bola sepak negara kita yang hampir pupus. Dan apabila dunia bola sepak tidak boleh mewajahkan pembentukan anak muda, sudah pasti akan berlaku di sana perkara yang tidak kita ingini, dan maka berlaku pelbagai penyakit remaja yang sudah pasti akan memusnahkan masa depan negara kita apabila mana anak-anak muda ini jauh mereka bersama dengan kita dan membangun sebuah negara yang maju. Maka kami Pakatan Rakyat membantah dengan adanya F1 ini sudah pastilah akan memberi kesan yang buruk kepada pembangunan negara, terutama sukan dan sebagainya. Saya melihat objektif KBS terlalu cantik untuk membina masyarakat belia yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak tinggi dan bergerak maju dalam bidang sosial dan ekonomi, serta untuk membina semangat yang sihat, masyarakat yang sihat, cergas dan berbudaya, sukan ke arah perpaduan dan pembangunan negara. Itu objektif KBS. Namun bagaimana realitinya dengan keuangan, dengan belanjawan yang tak disebut untuk membangun remaja? Jadi kita mengharap kementerian lebih perhatian dan peka melihat apa yang sedang berlaku. Kemudian kita melihat dari sudut jenayah di kalangan remaja yang begitu meningkat, sehingga kan kita melihat dalam purata yang disebut angka-angka yang lebih menakutkan kita. Jenayah ada punca peningkatan kadar jenayah ini antara lain kegagalan pihak berkuasa 22%, masalah sosial masyarakat 50%, kestabilan ketidakstabilan ekonomi 17.05%, pengaruh persekitaran 10%. Sedangkan Tuan Speaker, ini melihat kesumbangan atau menyumbang kepada kejatuhan moral, curi kenderaan, ragut, seluk saku, gangsterism, rogol, pecah rumah, dadah, keganasan rumah tangga, buli dan sebagainya. Ini perkara yang membimbangkan kita. Dalam belanjawan 2010 1 bilion diperuntukkan untuk PDRM, kita pun lebih tegas, lebih berani untuk berhadapan dengan kes-kes mak rempit dan sebagainya. Berlaku di negeri Kedah, apabila kita bersembang-sembang, berbincang dengan pihak polis, ada yang mereka mengatakan kumpulan mak rempit amat bahaya. Kan mereka datang dalam bentuk rombongan atau dalam bentuk konvoi yang begitu ramai, sehingga polis terpaksa membiarkan mereka melalui tanpa keselamatan, tanpa mereka memakai topi rider dan sebagainya, kerana jumlah mereka begitu ramai. Inilah jawapan polis ataupun jawapan pihak keselamatan kepada kita. Mana mungkin kita yakin keselamatan dapat pulih dalam negara kita ini. Baru-baru ni saya bersama dengan ataupun sebuah pasukan Kedah veteran yang mengunjung ke Pahang bagi menyambut bola sepak veteran tuanku putra tuanku Sultan Pahang, sempena keputeraan tuanku. Sewaktu balik kenderaan bas, kenderaan yang bawa legenda bola sepak Kedah ini dilastik oleh anak muda di Lebuh Raya. Plus kita bayang ini keselamatan kita. Tidak salah pengguna Lebuh Raya, dan di mana silapnya menyebabkan anak muda sanggup mencederakan pengguna Lebuh Raya yang terlibat di antara bas tersebut adalah legenda bola sepak Kedah antara Hussein Jaafar, Radi Makdin, yang menyebabkan tergendala perjalanan balik mereka. Ini keselamatan yang meruncing pun PDRM dan juga pihak Lebuh Raya, plus khususnya untuk jaga lebih pengguna Lebuh Raya, kerana kita bayar tambang, bayar tol dan sebagainya. Apakah ini layanan yang terpaksa ditanggung oleh pengguna Lebuh Raya? Polis begitu keras dan tegas, berani dalam ceramah-ceramah politik Pakatan Rakyat. Kita minta polis juga tegas dan berani bagi membenteras jenayah jalan raya dan gangguan-gangguan dan sebagainya. Dan kita dipahamkan
rela juga antara yang diberi peruntukan yang besar bagi membantu keselamatan di semua pihak. Dan kita melihat hiburan dalam negara kita di bawah Kementerian Penerangan juga agak melampau, sehingga kita melihat anak muda kita begitu berani, sehingga kita mohon minta kementerian yang menjaga agama untuk mengeluarkan fatwa-fatwa bertindik di lidah, di dahi dan sebagainya, menjadi budaya amalan yang berluas di kalangan anak Melayu Islam. Ini perkara yang perlu diketengahkan, dibincang di peringkat kabinet, supaya menjaga adat susila akhlak budaya yang makin meruncing tu dari kalangan anak muda. Kita yakin, kita percaya apabila amal